Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Afiz Azaman dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Dan fasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama, kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, sebelum ini kami di Astro Awani banyak mendengar keluhan pelbagai industri ekonomi yang terjejas teruk kerana penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan terdahulu juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menjelaskan ketika ini ekonomi dunia bergelut menghadapi krisis yang terburuk sejak zaman kemelesatan ekonomi Great Depression pada tahun 1930-an dan Malaysia tidak terkecuali katanya. Dan impaknya sangat besar. Aktiviti ekonomi tidak lagi seperti dahulu. Masing-masing perusahaan dan perniagaan menghadapi masalah aliran kewangan di sini. Dan apabila ini berlaku, ia berbalik memberi kesan kepada pekerja dalam sektor-sektor ini. Dan sebagai contoh unjuran daripada Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, MIA, 2.4 juta rakyat Malaysia bakal kehilangan pekerjaan pasca COVID-19 disebabkan penutupan operasi industri termasuk PKS. Dalam segmen kali ini, kita nak bincang isu pengangguran. Apakah peluang-peluang pekerjaan baru yang boleh dijana dan bagaimana peluang pekerjaan yang ada ini boleh dimanfaatkan oleh individu yang kehilangan pekerjaan dan graduan baru yang dijangka ratusan ribu mengakhiri pelajaran mereka. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamed, merupakan pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Hafizi sihat. Sihat. Okey Prof, saya nak terus kepada soalan pasca PKP ini. Kini dalam tempoh pemulihan untuk merancakkan kembali ekonomi, pelbagai usaha kerajaan, bantuan prihatin, program subsidi upah, geran khas prihatin, pembiayaan mikro tanpa faedah, pelanjana semula ekonomi negara penjana. Bagaimana doktor melihat ia mampu merancakkan semula aktiviti ekonomi yang terjejas dan bagaimana hasil dari insentif ini membantu mengurangkan jumlah pengangguran di negara kita, mengambil sudut faktor perniagaan itu tidak dapat diamalkan seperti mana dahulu kala, Doktor? Okey, Hafizi, terima kasih atas jemputan pada hari ini. Saya sebenarnya menyuruti semula apa yang saya tulis tempoh hari pada 27 April berkenaan dengan peluang pekerja rakyat Malaysia di Astro Awani. Dan saya dapati bahawa pada ketika itu dan pada ketika hari ini, dalam tempoh sebulan setengah ini, sebenarnya saya telah menzahirkan kegusaran saya pada apa yang saya tulis pada 27 April tempoh hari. Di mana saya dapati bahawa isu-isu seperti peluang pekerjaan dan PKS ni amat penting untuk diberikan perhatian. Lalu bila kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan penjana itu sendiri, dan ia jelas menunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya memberikan fokus yang betul sebenarnya Hafizi, iaitu dengan peruntukan keseluruhan berkaitan dengan pekerjaan dan juga PKS atau pekerjaan itu sendiri sebanyak 9 bilion ringgit, iaitu sekitar 26% daripada keseluruhan bajet yang diperuntukkan dalam penjana itu. Dan sebab apa benda itu penting, Hafizi? Sebab peluang pekerjaan ini adalah merupakan satu perkara yang penting untuk rakyat Malaysia memperoleh pekerjaan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, statistik ataupun data menunjukkan sesuatu yang agak merisaukan sebenarnya. Disebabkan oleh kita pada ketika ini, kadar pengangguran di Malaysia adalah sekitar 3.9 dan dia boleh meningkat sehingga 5.5%. Kalau kita soroti semula 20 tahun ke belakang, terdapat dua krisis ekonomi yang besar berlaku yang melibatkan negara kita, iaitu pada tahun 1998, masa itu kadar pengangguran sekitar 3.2. Dan pada ketika krisis terusnya pada 2009, kadar pengangguran kita 3.7.
Namun pada ketika ini kadar pengangguran kita yang tertinggi dalam sejarah negara iaitu 3.9, bahkan dia boleh meningkat kepada 5.5. Disebabkan keadaan itulah maka kerajaan mengambil keputusan untuk memberikan fokus kepada peluang pekerjaan dan PKS. Sebab apa PKS itu penting, Hafizi? Sebab PKS menyumbangkan 66% peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi bila 66% peluang pekerjaan, mana begitu banyak peluang pekerjaan yang disumbangkan oleh PKS itu sendiri. Dan inilah sebenarnya yang inisiatif-inisiatif yang ingin diterjemahkan oleh kerajaan dalam penjana itu sendiri. Tetapi yang lebih penting sekarang ini adalah pelaksanaan, Hafizi. Dari segi dokumentasi itu dah cantik dah. Cuma dari segi pelaksanaan tu, terutama je dalam konteks yang saya akan ulas sikit lepas ini adalah sekarang ni pada konteks menaik taraf portal pekerjaan untuk masyarakat Malaysia khususnya mencari pekerjaan. Kalau saya baca data hari ini, saya menunjukkan agak sedikit merisaukan. 3 daripada 5 belia kita kehilangan peluang pekerjaan yang bawah 40 tahun ni. So, ia satu gambaran bahawa dokumentasi yang diumumkan sebelum ini perlu dilaksanakan dengan begitu pantas dan begitu tepat sebenarnya supaya mereka yang tidak memperoleh pekerjaan, penganggur dapat memperoleh pekerjaan. Dan pada pandangan saya, Saudara Fizi, yang paling penting sebenarnya adalah penguasaan kepada teknologi itu sendiri. Sebab mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka, macam disebut tadi, kita ada norma baru kan. Di norma baru ni sebenarnya kalau kita lihat adalah beralih kepada teknologi. So sampai masanya PKS dan peluang pekerjaan menggunakan teknologi khususnya dalam konteks online business itu sendiri. Sebab kalau kita lihat, saya ambil satu contoh online business tu, kalau saya boleh fungsi satu data yang menarik, iaitu pada tahun lepas ni 2019 sebelum terjadinya COVID. Alibaba, penjualan Alibaba iaitu salah satu platform e-dagang di China, pada sales dia 11 hari bulan 11 2019 dan 12 hari bulan 12 2019, iaitu selama 48 jam ini, sales dia adalah lebih tinggi daripada bajet yang diumumkan oleh kerajaan tahun lepas untuk 2020, merangkumi daripada Perlis sampai ke Sabah 32 juta rakyat Malaysia 365 hari. Alibaba boleh dapat amount yang lebih tinggi dalam masa 48 jam. So inilah yang perlu dizahirkan oleh usahawan-usahawan kita terus beralih kepada platform teknologi. Itu istilah pertama. Dan kalau saya boleh sambung lagi, Fizi? Sila. Yang kedua, saya rasa penting juga untuk kita fokus juga kepada gig ekonomi, iaitu salah satu pekerjaan yang boleh diisi oleh lebih daripada maksudnya seorang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan. So mereka masih delivery makanan dan di petangnya atau paginya mereka membuat kerja yang lain. Perlu ada flexibility itu sendiri sebab tidak ada pada ketika ni kita lihat belia lebih berminat dengan gig ekonomi itu sendiri. Dan inilah dia usaha kerajaan, dan saya lihat kerajaan telah bagi banyak inisiatif untuk memperkasakan teknologi itu sendiri. Tapi harus diingat, Hafizi, kita juga perlu membawa belia-belia ni dan pekerja kita untuk fokus pada industri makanan itu sendiri. Sebab industri makanan ni penyumbang besar. Saya bertanya, pada ketika saya menulis artikel tersebut, saya cuma melahirkan kegusaran tentang begitu ramai pekerja asing di Malaysia ni. Begitu ramai. Pekerja asing sekitar 2 juta orang yang mempunyai permit, yang tidak ada permit lebih daripada itu. Mungkin times 2 atau times 3 sebenarnya. So, kita terlalu banyak parti di sini dan juga pendatang asing. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh kerajaan untuk mengusungkan pasar borong khususnya Selayar dan sebagainya untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia, apa sebabnya? Kalau kita dapati ini dah dia kawasan-kawasan yang boleh diisi oleh pekerja Malaysia, Hafizi. Contohnya kalau saya ambil contoh di pasar borong, saya pernah interview seorang pekerja asing di situ, Hafizi. Bayangkan pasar borong ni, beliau bekerja pukul 5 pagi sampai 1 tengah hari. Beliau memperoleh sekitar 100 ke 150 ringgit sehari. Katakan beliau bekerja selama 20 hari. Katakan 150 dalam 20 hari saja. Beliau memperoleh pendapatan 3,000 saja. 3,000 sebulan. Bukan itu saja. Dan saya bertanya kepada beliau lepas itu, pada sebelah pagi itu ada ikan-ikan yang rosak ataupun kurang elok. Mereka mengasingkan dan mereka menjual di sebelah petang. Dan saya tanya berapa mereka dapat? Mereka dapat sekitar 100 ke 150 ringgit. So kalau darab 20 hari mereka pendapatan pekerja asing sekitar RM6,000, Hafizi. Inilah tempat-tempat yang perlu diisi oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Dan inilah peranan contohnya
agensi yang terlibat untuk perkeso khususnya untuk membuat pandangan pekerja. Kalau kita ambil kira pasar buruh di seluruh negara ni, berapa banyak pekerja asing yang boleh diisi oleh rakyat tempatan yang boleh mendapat pendapatan dari situ. Baik Doktor, kalau kita lihat semula pada 5 Jun lalu ketika membentangkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana Tan Sri Muhyiddin telah pun memaklumkan peruntukan sebanyak 9 bilion ringgit bagi menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan juga untuk kita memastikan dari segi pengekalan pekerjaan rakyat dalam negara dalam tempoh pemulihan semula ekonomi negara. Dan kita juga tadi membincangkan Doktor ada menyebut mengenai kita mempunyai dokumentasi yang amat menarik. Pelbagai inisiatif daripada kerajaan telah pun direncanakan. Namun dari segi pelaksanaan menjadi tanda tanya. Bagaimana agaknya kerajaan untuk melaksanakan, dan Doktor juga ada menyebut mengenai menaik taraf portal pekerjaan, dan ini selaras dengan apa yang diusahakan oleh Perkeso sendiri, iaitu menyediakan program insentif pengambilan pekerja iaitu Penjana Kerja. Jadi ia sekaligus dapat memberikan manfaat kepada pencari kerja pertama dan juga kedua kepada syarikat kerana mereka ataupun kerajaan akan menyalurkan sedikit bantuan kewangan kepada syarikat yang membuat pengambilan pekerja ini. Bagaimana usaha ini menggalakkan individu untuk kembali bekerja dan mungkin pekerjaan baru, dan untuk galakkan juga syarikat untuk mencari ataupun untuk mengambil mereka employ mereka untuk bekerja. Kalau boleh saya tambahkan sedikit Doktor, berkenaan dengan platform mencari kerja ni kan, saya ada menyatakan bahawa kerjasama antara kerajaan dan juga swasta itu adalah sangat penting sekarang, untuk sebab platform mencari kerja dia dalam bahasa pasarnya adalah bersepah sangat dekat luar sana tu, dan kita tak tahu, kadang-kadang ada yang tahu ada yang tak tahu mengenai kerja-kerja tertentu yang diiklankan. Jadi kalau adakah perkara seperti ini perlu kita ambil kira kerjasama antara kerajaan dan juga swasta untuk memastikan bahawa satu platform khas besar wujud dan menghubungkan kerjasama antara kedua pihak ini, dalam masa yang sama memudahkan orang ramai untuk cari kerja dan reskilling. Kerja-kerja yang dicari pula terus kepada sesuai dengan bidang ataupun pelajaran yang kita ambil satu ketika dahulu, yang mana dia mix and match terus dengan pekerjaan yang kita cari. So bagaimana pandangan Doktor mengenai perkara ini? Itulah saya melihat sebenarnya untuk inisiatif pertama, langkah paling penting saya portal tadi. Sebab apa saya kata portal tu penting? Ia adalah menghubungkan antara pencari kerja dengan kekosongan tersebut. So, pada ketika ini, ramai yang tidak mempunyai peluang pekerjaan, dan Perkeso akan menaik taraf portal tersebut, dan portal ini begitu penting dapat diakses oleh hampir seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang tidak mempunyai peluang pekerjaan. So bila mereka pergi ke portal ini, mereka dapat akses kepada peluang-peluang pekerjaan yang ada di dalam negara kita pada ketika ini. Sebab macam disebut oleh Hafizi tadi, sebahagian pemohon mereka tidak pasti kat mana kekosongannya, di tempat mana, apa tugas dan sebagainya. Platform ini ataupun portal ini yang memainkan peranan yang paling besar bagi saya untuk menjadi penghubung mereka yang perlukan pekerjaan dan juga mereka yang ingin cari kerja. Mereka tahu di mana website yang ingin mereka cari kerja yang diusahakan oleh Perkeso. Dan dalam masa yang sama, pekerjaan apa yang ada kosong dan bagaimanakah pendapatan yang mereka perlu perolehi. Macam saya sebut tadi, sebenarnya pemohon memang dah ada sebenarnya, Fizi. Memang kita ada ramai yang memohon ni tengah menunggu peluang pekerjaan. Cuma sekarang ni bagaimana untuk memastikan syarikat-syarikat atau PKS ni demand dia di mana, ataupun permintaan pekerjaan tu perlu disalurkan melalui portal tu sendiri. Saya bagi contoh tadi, sebab pada ketika ni kalau sebahagian pekerjaan tu kemungkinan melibatkan 3D juga, dangerous, dirty dan juga difficult. Iaitu di sektor ni sendiri. Contohnya seperti saya sebut tadi kan, sekiranya sektor pembinaan dan juga sektor peladangan mungkin ambil masa untuk pekerja Malaysia bekerja, tetapi macam sektor-sektor seperti saya sebut tadi pasar borong kan, itu sebenarnya tempat pekerjaan yang boleh menjana income sebenarnya. Kalau kita soroti sebenarnya, kenapa pekerja asing ni tidak mahu keluar daripada pasar borong? Sebab pasar borong tu memberikan income 3 ke 6 ribu ringgit kepada mereka. So inilah dia pasar borong di seluruh negara mungkin akan mencakupi berpuluh atau beratus ribu kekosongan yang boleh diisi. Namun dia tidak boleh isi jika sekiranya tidak dikosongkan pekerjaan tersebut yang diisi oleh pekerja asing. Dan apa yang langkah diambil oleh pasar borong Selayang dan di Kuala Lumpur yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, itu adalah tindakan yang tepat sebenarnya. Dan juga bukan saja pasar borong itu sendiri, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain, contohnya pekerjaan seperti juru wang dan sebagainya.
Acap kali kita pergi di juruwang, di stesen minyak dan sebagainya, di kedai-kedai runcit, dan ianya kebanyakan ialah pekerja asing. Bagaimana pekerja tempatan nak mengambil tempat tersebut? Dan pada ketika ini, pekerja tempatan mungkin sikit sebanyak tidak ada banyak pilihan yang ada sebenarnya. Pada pandangan saya, apa-apa pekerjaan yang ada pada ketika ini, mungkin pekerja tempatan ataupun masyarakat Malaysia, warga tempatan boleh masuk dulu bekerja ke kawasan tersebut. Contohnya saya bagi tadi pasar tadi kan. Betul. Bayangkan pasar tu boleh mendapat income 3 ke 6 ribu ringgit dalam Malaysia sama, itu untuk sementara saja. Sebab pada masa hadapan, rakyat tempatan yang menceburi ataupun perniagaan di pasar ni sendiri boleh menjadi usahawan sebenarnya, Fizi. Okey, baik Mereka Doktor. lah dalam 2 tahun lagi boleh mengusahakan perniagaan di pasar tersebut dan boleh mengembangkan perniagaan di tempat-tempat lain. Okey. Ini sebagai platform untuk latihan tersebut, saya nampak. Yang mana peketo ni pada ketika ni perlu bukan hanya melihat kepada kerja-kerja yang berkontrak kepada pejabat saja. Kerja kemahiran, pasar dan sebagainya kerja lain. Tapi juga perlu menumpukan kepada keusahawanan. Dan Doktor, tadi kita dah bercakap mengenai unjuran kehilangan pekerjaan 2.4 juta dan sebagainya. Dan kita juga ingin melihat dari segi graduan yang akan menamatkan pembelajaran mereka, iaitu STPM, SPM, Universiti Awam, Kolej Swasta dan sebagainya. Dan ini bakal menyaksikan bagi mereka yang menganggur ataupun hilang pekerjaan ini meningkat kepada 3 ke 4 juta. Dan itu yang dinyatakan sendiri oleh Doktor. Jadi di peringkat universiti, selain menekankan kepada pengkhususan kursus mereka sendiri, adakah Doktor melihat kepada silabus keusahawanan ini adalah penting untuk mereka ada added value dalam masa mereka mempelajari kursus yang mereka seperti kursus profesional dan sebagainya, tapi mereka juga mempunyai ilmu yang lain iaitu keusahawanan yang boleh digunakan ketika berlaku pandemik itu mungkin pada masa akan datang? Okey, yang pertamanya memang kita universiti IPTA dan juga IPTA memberikan fokus pada bidang keusahawanan itu sendiri. Dan juga bidang keusahawanan salah satu kursus wajib untuk diikuti oleh bukan sahaja pelajar daripada bidang perniagaan, tapi keseluruh IPTA ataupun UPM khususnya menjadi satu keperluan untuk pelajar mengikuti keperluan bidang kursus asas keusahawanan. Namun tinggal lagi, ia salah satu option. Sebab dalam hidup kita, kita perlu ada pilihan. Contohnya pelajar tu mengambil bachelor dalam bidang kejuruteraan contohnya. Sebahagian bidang kejuruteraan pada ketika ini ruang pekerjaannya agak terhad. So, pada ketika ini kerajaan juga membuat inisiatif untuk membuat pengambilan pekerja dan juga memberikan latihan itu sendiri, dan latihan yang awal telah diberikan oleh universiti tentang konsep keusahawanan itu sendiri. Bagaimana membentuk keusahawanan. Sebagaimana saya sebut tadi, inilah advantage yang belia kita ada, iaitu kita ada 14.9 juta belia. Maka mereka ni minat mereka kepada teknologi begitu tinggi sebenarnya. Mereka amat minat dengan teknologi. Dan pada ketiga juga kerajaan telah membelanjakan banyak dalam dana dalam teknologi, khususnya e-dagang dan sebagainya dalam perencanaan ini. Inilah yang perlu diikuti oleh anak-anak muda ni, terutamanya mereka dah ada PhD di universiti dengan kursus keusahawanan yang mereka belajar. Dan mereka juga telah boleh mencuburi bidang-bidang keusahawanan. Maka bagaimana yang saya sebut tadi, mungkin mereka datang bekerja dulu di sektor tertentu, terutamanya yang saya melihat sebagai sektor yang penting adalah sektor makanan. Okey, baik. Sektor Zamban masih lagi, sektor makanan ni masih lagi masih lagi berkembang seperti biasa. Dan kalau saya ambil contoh satu lagi, Fiji, saya boleh ambil. Dalam keadaan begitu banyak sektor ekonomi terjejas, seperti contohnya pelancongan yang melibatkan kerugian 20 bilion Malaysia ringgit dalam 4 bulan. Dan sektor macam contohnya penerbangan juga ada yang memberikan VSS. Pada masa yang sama, Fizi, Zoom iaitu aplikasi online ni yang mungkin memperoleh keuntungan 4 bilion ringgit. 4 bilion US dollar. Sekitar 18 bilion ringgit. So, menunjukkan bahawa teknologi ini begitu penting untuk digunakan, terutamanya orang muda. Jadi konklusinya kita harus memperkasakan dari segi digital kita kerana banyak perniagaan-perniagaan ataupun peluang-peluang apabila kita mula berniaga menceburkan diri perniagaan dalam bidang digital dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, merupakan pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, kerana berkongsi dengan kita mengenai apa agaknya cara ataupun untuk memperhebatkan usaha dari segi pembaharuan pasaran kerja yang baru. Dan kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Okey, baiklah, tadi banyak isu yang kita bincangkan mengenai pengangguran, kehilangan pekerjaan dan bagaimana kita boleh menjana semula peluang-peluang lain seperti keusahawanan. Dan kali ini kita ingin melihat dari sudut bagaimana mereka yang telah hilang pekerjaan ini boleh mencabar diri mereka mencuba sesuatu yang baru. Ini kerana mungkin dalam ekonomi jangka pendek ini, industri yang mereka ceburi ketika sebelum ini tidak mendapat permintaan tinggi dalam employment. Untuk itu kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Mau Kerja Daud Mai, Ray Teng di talian Skype. Ray Teng, good morning. Saya nak terus kepada soalan bercakap mengenai usaha pengangguran ini. Ada kalanya kepakaran mereka ini tidak menepati dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Mahu tidak mahu mereka perlu bekerja untuk memastikan kelangsungan keluarga. Bagaimana kerajaan secara khususnya dan syarikat secara amnya boleh bantu mereka untuk dapatkan latihan dari skill semula kepakaran mereka mengikut kehendak industri penting yang sekarang ini sedang kian meningkat naik berbanding dengan industri-industri yang ketika PKP menjunam jatuh. Ray Teng. Selamat pagi. Memang kita sudah nampak itu skill pekerja yang diperlukan telah bertukar dalam masa PKP ini. Sebab kebanyakan bisnes kena pergi digital. Bila bisnes kena pergi digital, mereka perlu tahu skill digital. Macam mana cara jualan, cara buat marketing digital. So, kita nampak PKSO melancarkan satu program reskilling dan upskilling yang RM4,000 untuk majikan mentrainkan itu pekerja. Ini memang inisiatif yang dapat membantukan pekerja dia menukar dari bidang tradisional pergi bidang yang baru. Baik, Ray Teng, dalam masa situasi getir ini, peluang untuk mengeksploitasi pekerjaan juga adalah, risikonya adalah tinggi. Sebagai contoh, majikan boleh menggunakan detik sukar ini untuk tidak menjaga kebajikan, melihat kepada gaji dan juga segala benefit yang lain. Dengan alasan situasi ekonomi yang mencabar. Jadi, apa pendapat Ray Teng sendiri bagaimana untuk kita atasi perkara ini? Mengenai itu SOCSO insentif yang RM600 sampai RM1,000 itu? Ya betul, Ray Teng. Okey. So sebenarnya dia ini insentif ni dia ada syarat-syaratnya tertentu. Salah satu syarat dia ialah majikan mesti bayar ini itu gaji kepada pekerja. Dia tak boleh potong gaji, dia tak boleh diberhentikannya. Kenapa ada syarat-syarat ini? Dia memastikan majikan tetap menggaji pekerja itu dan juga membayar gaji. So, tetapi syarat-syarat ini dia ada pro and con dia. Okay. Example kalau apa pro dia? Pro dia memastikan kerja dia ada 1 tahun. So, condition dia, syarat dia ialah 1 tahun. Okay. Tapi con dia ialah majikan juga akan risau. Bila saya start mengaji pekerja ini, kalau pekerja ini performance dia tak sampai tahap yang diperlukan, majikan tak boleh berhentikan dia. Kalau bila majikan berhentikan dia, majikan tak akan dapat insentif itu. So ini kita kena seimbangkan. Macam mana kita tidak boleh insentif ini dieksploit dari majikan, juga tidak boleh dieksploit dari pekerja. Ray Teng, tadi kita dah bincang dengan seorang pensyarah menyatakan bahawa sebenarnya bekerja di pasar borong dan sebagainya itu membawa pendapatan yang tinggi. Sebab itulah warga asing tak nak melepaskan pekerjaan di pasar borong tersebut. Pada pandangan Ray Teng sendiri, di platform Ray Teng sendiri, adakah sekarang ini terdapat iklan mengenai kerja di pasar borong dan sebagainya, dan bagaimana sambutan daripada rakyat Malaysia itu sendiri? Adakah kita masih lagi memegang kepada konsep memilih kerja, terutamanya golongan belia dan sebagainya? Ada lagi ke sentimen-sentimen tersebut diutarakan pada pendapat Ray Teng sendiri berdasarkan apa yang berlaku, dapatan portal yang Ray Teng bangunkan? Okey, dari segi portal Mau Kerja, dulu kita kebanyakan di iklan kerja ialah bukan kerja 3D. Kerja 3D biasanya dulu ialah dikerjakan dari pekerja asing. Tapi kita sudah nampak ada trend, yang start nampak ada sikit trend. Mulanya ada banyak kilang ke, ada tapak pembinaan ke, macam pasar borong ke. Kita sudah nampak ada sikit periklanan dengan pekerja ini. Walaupun tak sebanyak yang diperlukan lagi. So kita pun sudah nampak pun ada pekerja yang mulai memohon kerja itu. Walaupun dia punya respon tak tinggi yang kita nampak. Tapi memang sudah ada trend-trend pekerja mulai terima dari kerja yang dilabelkan sebagai 3D ini. So ini ialah satu respon yang bagus. Sebab pendapat kita, yang pentingnya ada rezeki. Bila ada rezeki, kita kerja dulu. So ini adalah trend yang kita nampak merangsangkan.
Pada pendapat rating sendiri, adakah rakyat Malaysia nak bekerja dalam sektor 3D ini sebenarnya bukanlah mereka memilih pekerjaan itu, tetapi pekerjaan itu contohnya seperti benefits, SOCSO, KWSP dan sebagainya, benda-benda macam tu ada kalanya ada kalanya tiada. Adakah benda-benda seperti itu yang memainkan faktor peranan selama ini mengapa pekerjaan 3D itu tidak begitu popular dalam kalangan rakyat Malaysia? Itu ialah salah satu punca dia sebab asasnya majikan. Mereka memang tak bayar SOCSO dan itu EPF. So ini ialah that's why itu ada law kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Tapi salah satu lagi masalah kenapa pekerja prefer kerja yang bukan 3D. Sebab kalau boleh pilih, kalau ada pilihan, saya nak kerja di bawah ada shopping mall yang ada aircon. Kalau ada pilihan, saya nak bekerja di office yang kerja Monday to Friday. Tapi bila tak ada pilihan, manusia atau rakyat mungkin akan pilih mana-mana kerja yang ada rezeki. So tergantung kepada masalah ekonomi pada masa itu. Baik, terima kasih. Reta merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Mahu Kerja Dok Mai. Banyak yang kita bincangkan mengenai isu pengangguran, isu pekerjaan dari segi memperhebat usaha pembaharuan pasaran kerja ini. Tadi kita dah bercakap mengenai dari segi mungkin boleh terlibat sama dalam aktiviti keusahawanan dan juga mungkin peluang-peluang yang ada ketika ini melihat kepada pekerjaan-pekerjaan 3D ini boleh diambil alih oleh pekerja kita sendiri supaya tahap pengangguran itu kita dapat kurangkan, dalam masa yang sama kita dapat menjana ekonomi dan juga aliran kewangan dalam negara kita. Baik, terima kasih kepada Retan sekali lagi dan untuk itu Awani Pagi segmen Rating Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.